Salam sejahtera Malaysia. Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Di mana di dalam salah satu isu yang menggemparkan pada hari ini, salah satu penulis, Benz Ali, iaitu seorang penulis buku penyajak jalanan, penerbit buku kecil-kecilan dan penggiat komuniti kuliah buku kubu. Hari ini beliau telah menulis salah satu isu yang menggemparkan dan mengatakan bahawa reformasi sudah mati. Kita baru sahaja melintasi 16 September, suatu hari yang telah ditabalkan sebagai Hari Malaysia. Ia menjadi Hari Malaysia kerana pada tarikh inilah Malaysia wujud, iaitu antara Semenanjung, Tanah Melayu dan Sabah serta Sarawak. Pada tarikh 31 Ogos pula ialah Hari Tanah Melayu diisytiharkan merdeka. Ketika itu Sabah dan Sarawak belum menyertai Tanah Melayu atau Malaya, kerana itu Malaysia belum wujud pada 31 Ogos 1957. Tetapi bulan September bukan sahaja mengandungi hari 16 September, bahkan juga mengandungi hari atau tarikh 20 September yang dikatakan ramai sebagai hari bermulanya gerakan reformasi di Malaysia ini. Sebelum tarikh 20 September ialah tarikh 2 September, iaitu tarikh Anwar Ibrahim dipecat dari kerajaan UMNO BN buat selama-lamanya. Pemecatan Anwar pada 25 tahun yang lepas itulah yang telah banyak mencorakkan dan merubah landscape politik Malaysia. Pemecatan Anwar 25 tahun lepas juga menandakan teriakan atau jerit pekik reformasi di Malaysia. Terpecatnya Anwar dari tapuk kekuasaan yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Perdana Menteri ialah tanda bermulanya episod baru politik Malaysia yang menyaksikan pertemuan secara terbuka antara Anwar dan Dr. Mahathir Mohamad. Politik Malaysia sebelum ini bergerak agak perlahan meski PAS berjaya mendapatkan Kelantan pada tahun 1990. Perlawanan untuk menjatuhkan kerajaan UMNO BN ternyata sangat perlahan ketika itu. Hanya selepas berlakunya pemecatan Anwar, barulah terwujudnya Parti Keadilan yang kemudiannya menjadi Parti Keadilan Nasional PKN sebelum akhirnya nanti menjadi Parti Keadilan Rakyat PKR. Reformasi bukan sekadar tentang Anwar seperti yang dinyatakan dalam tulisan Hishamuddin Rais seputar tajuk yang sama yang pernah disiarkan oleh Malaysia Kini. Menurutnya, reformasi melangkau Anwar, reformasi bersurat tentang penghapusan ISA, kebebasan media, membantras rasuah dan penyalahan gunaan kuasa. Tetapi jika ditinjau satu demi satu apa yang dikatakan menjadi agenda reformasi, kita wajar lebih kritis dan skeptis. Antaranya seperti ISA bukan dihapuskan oleh rejim Anwar dan sebaliknya dihapuskan oleh Najib Razak. Pada era Najib itulah dihapuskan ISA walaupun Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah KAS 2012, SOSMA kemudiannya diperkenalkan. SOSMA bukanlah pengganti ISA kerana tujuan SOSMA lebih kepada pengganas, ia benar. Tulisan ini bukanlah hendak menjustifikasikan SOSMA, juga Najib yang memperkenalkan SOSMA. Tetapi barang diingatkan, Najib tidak pernah pula menjanjikan atau beriktorik seperti hari ini yang dikatakan esok hapuskan ISA SOSMA. Dan seumpamanya itu semua adalah retorik Pakatan Harapan PH atau Pakatan Rakyat PR sebelum ini. Najib menghapuskan ISA sementara PH pula ketika itu menjadi kerajaan mengatakan akan mengekalkan SOSMA. Jadi di mana reformasinya? Dalam bab kebebasan media, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil juga mengancam rakyat yang mengkritiknya dengan ancaman petrol K atau radio K yang akan menanti rakyat di luar rumah mereka. Belum dicampur lagi dengan isu rampasan buku baru di toko buku rakyat, juga dengan masih mengekalkan lagi akta mesin cetak dan penerbitan 1984. Ini berlaku ketika Saifuddin Nasution Ismail yang merupakan orang kepercayaan Anwar menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri
Jadi kita harus bertanya di manakah reformasinya. Jika kita mengatakan PH serius dengan membantras rasuah, kita boleh lihat bukan sahaja kes Bung Mokhtar yang dilepaskan, bahkan juga kes Zahid Hamidi yang kini rakan baik beliau, apa sahaja alasan yang diberikan Anwar dan rejim Madani sekalipun, orang melihat ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekadar satu alasan untuk Anwar terus menjadi Perdana Menteri. Jika Zahid didakwa atau ditarik diri daripada kerajaan perpaduan, maka robohlah sudah cita-cita Anwar untuk bertahan selama satu penggal sebagai Perdana Menteri. Tidak perlu untuk melompat parti, hanya cukup Zahid didakwa, maka berkecailah sudah angan-angan yang dibina untuk kekal lama sekurang-kurangnya sehingga habis satu penggal. Sila pariburan, tempo Anwar memerintah tidak lebih daripada tempo Ismail Sabri memerintah selaku Perdana Menteri, dan kehendak Anwar menjadi Perdana Menteri lebih kuat berbanding hasrat menjadi pelaksana agenda reformasi. Juga dalam bab beliau menjadi Perdana Menteri, dalam masa yang sama menjadi Menteri Kewangan Malaysia, sedangkan bertubi-tubi kritikan dan hentaman yang sama dikatakan talakan pada Najib satu ketika dulu dalam ceramah-ceramah PH atau situasi sama. Jika ini bukan hipokrasi, kita harus bertanya apakah itu hipokrasi. Pendukung reformasi harus lebih jujur dan serius, bukan sekadar romantik dengan kenangan-kenangan masa lalu, bukan sekadar bernostalgia dalam urban warfare, berlari-lari depan Sogo, depan Masjid Jemak, dikejar polis dan ditembak gas pemedih mata. Reformasi harus tidak dikelirukan dengan perkataan demonstrasi. Kita tidak boleh menafikan reformasi 1998 yang telah memberi kepada rakyat Malaysia banyak hal yang telah dinafikan selama ini oleh Mahathir. Antaranya seperti dakwaan kekal untuk mengundi, pendaftaran pengundi automatik, undi 18 siaran perbahasan untuk sidang perbahasan parlimen, dan bermacam-macam lagi. Tetapi harusnya kita tidak sekadar berromantik dan mengatakan agenda reformasi sudah selesai atau Perdana Menteri berada di landasan yang betul dalam agenda reformasi apabila masih lagi ada hal yang tidak diselesaikan. Kebanyakan yang diselesaikan itu disebutkan di atas bukan berlaku oleh rejim Madani dan kerajaan perpaduan seperti dikatakan Hishamuddin dan lain-lain, penggeraknya haruslah melangkau Anwar. Itu secara idealistiknya, tetapi kita harus jujur bahwa kebanyakan yang diperolehi hari ini bukanlah ketika Anwar menjadi Perdana Menteri. Malang sekali agenda reformasi seakan dikhianati apabila Anwar menjadi Perdana Menteri. Apabila Anwar sudah memasuki Putrajaya selaku Perdana Menteri, beliau dilihat seperti kera mendapatkan bunga. Kita tidak dapat melihat apa-apa agenda besar yang hendak dilakukan beliau. Selain beliau tidak mahu membuat apa-apa lagi projek besar. Beliau hendak menfokuskan pada tandas sekolah dan pengajaran hadis 40 seolah-olah inilah grand idea yang ada dalam kepalanya. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.